Kita tengok orang tu seronok travel pergi Langkawi. Tuan-tuan tak tahu cerita dia naik kapal terbang, dia punya kapal terbang flight 2 jam, 3 jam, 5 jam tidur bawah tangga. Tuan-tuan tengok dia upload Facebook seronok. Dia pergi Terengganu, tuan-tuan tak tahu di LPT minyak habis kena tolak ramai-ramai. Maknanya dalam perjalanan hidup kita tengok seronok orang, tuan-tuan tak tahu ujian dia. Kerana tuan-tuan, setiap nikmat ada pasang surut dia. Kita tengok orang tu senang, kita tak tahu pengakhiran hidup dia. Kalau tuan-tuan tahu pengakhiran, tuan-tuan tak nak jadi macam dia. Kita tengok dia senang, jawatan tinggi, akhirnya masuk penjara. Tuan-tuan nak macam tu? Ini dia. Ada orang dalam keadaan susah. Rupanya pengakhiran hidup dia mudah. Lepas tu hadirin sekalian, dalam hidup ni bukan tentang permulaan, bukan tentang sekarang, tetapi tentang pengakhiran hidup. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman تماً على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله صلوات الله وسلم عليه. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dikasihi Allah sekalian, mudah-mudahan dengan selawat tadi Allah mempermudahkan urusan kita. Amin insya-Allah. InsyaAllah pada hari ini kita nak sambung bab yang keempat pada menyatakan dengki. Betul? Ya? Betul kan? Baik. Bermula dengki itu iaitu mencita-citakan akan hilang nikmat daripada orang lain, sama ada nikmat dunia atau nikmat agama, atau mencita-citakan akan turun bala atasnya. Dan iaitu haram lagi dosa besar, bahkan adalah ia satu penyakit yang besar dari segala penyakit hati. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kulu al-hasanat kama ta'kulu an-naru al-hatab. Dengki itu memakan ia akan segala kebaikan seperti memakan ia oleh api akan kayu api. Ini sekalian, dengki, al-hasad ya'kulu al-hasanat akan memakan kebaikan-kebaikan. Imam tadi baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, beri satu kebaikan. Tapi kalau dengki, ya'kulu al-hasanat, memakan kebaikan-kebaikan. Dengki ni, dia boleh kena kat semua orang. Ustaz sesama ustaz, imam sesama imam. Banyak saya, kalau ceramah di masjid surau kan, nanti ada imam bisik saya, Ustaz, siapa suruh ustaz jadi imam tadi? Kenapa? Ini kan giliran imam sekian-sekian. Ni dengki pula dia. Jadi ada sedemikian, bukan kat sini, tempat lain. Ya, oleh kerana saya faham jadual imam tu dah ada. Jadi seolah-olah ya, dia melihat imam ni cekelak lah, dia tolak imam tu kan. Tapi pada saya tak ada benda pun, tidak jadi isu. Tetapi kalau nak jadikan isu, boleh jadi isu. Saling dengki. Ya, penggali kubur sesama penggali kubur. Contohnya sama je dia punya allowance bulanan tu, tapi dia kena korek banyak. Seminggu 2 kali kena korek, contoh dia. Yang kawan tu seminggu sekali bayar sama je. Itu dia. Tapi kalau orang lihat dari sudut pahala, ya, maka memanglah bayar tu bayar sama. Pahala tak sama kan? Itu dia.
Maknanya dalam hidup hadirin sekalian, macam tu juga imam-imam. Bila mana dia lebih, tiba-tiba bayar sama je. Ya. Tapi kan bukankah dapat pahala lebih? Itu dia. Betul hadirin sekalian. Orang yang mencita-citakan hidupnya akhirat, maka tuan-tuan, dunia ini tidak menjadi kesedihan baginya. Orang yang mencita-citakan hidup ni hanya dunia, maka setiap inci, setiap sen, setiap ringgit, dia akan menjadi rasa rugi bila dia tak dapat dunia ni sekalian. Ya. Baru ni saya ceramah di Kelang, ada seorang makcik tuan-tuan, dia rugi 130,000. Makcik umur 50-an, 60-an jumpa saya, ustaz, saya kena scam. Ada orang tipu dia menyamar jadi polis. Ni dia. Makcik ni kena sekian-sekian, kalau makcik kena tangkap pun semua. Allah, makcik tua dah nak masuk penjara macam mana. Jadi makcik ni pun ikutlah kata pegawai tu pergi bank. Wah, duit sampai 130,000. Makcik tu kena tipu macam tu je. Ini sekalian, saya fikir ayah-ayah sekalian pun mungkin ada pengalaman kena scam. Bukan kita kata makcik tu bodoh ke, makcik tu tak erti, makcik tu tak pandai ke. Kita kata benda ni ujian untuk dia. Jadi sekalian, mulut kena jaga. Kita kata bila tengok anak orang lain tu, anak masuk penjara, anak orang lain tu tak cerdik, dia jangan kata orang tu tak erti jaga anak. Oh, sedap cakap macam tu. Itu ujian anak. Ya, macam kita tengok isteri dia lari tu, dia tak erti jaga isteri ya tu. Bila tengok dia punya suami dia, ya, nak kahwin lagi, dia tak erti jaga suami lah tu. Sedap kita mulut cakap gitu. Itu ujian. Bahkan dia mungkin jaga lebih daripada kita. Dia jaga anak mungkin lebih daripada kita. Ya, makcik tu jaga duit lebih daripada kita. Tapi itu ujian dia. Ni dia. Bila tengok haji tu sakit sebab dia tak jaga makan tu. Tu sedap cakap. Padahal dia makan baik lagi daripada kita. Tapi nak jadikan ujian. Allah Ta'ala ni kalau nak jadikan ujian, kena tuan-tuan. Bawa elok orang langgar kita dah. Orang langgar kita. Kita tak boleh kata haji tu bawa kita teruk sebab tu kena langgar. Padahal dia bawa elok dah. Betul haji sekalian. Dalam cerita makcik ni, kita boleh ambil muhasabah tuan-tuan. Ya, bahawa itu menandakan, membuktikan bahawa tak ada satu pun milik kita, itu milik Allah. Allah boleh bagi, Allah boleh ambil. Ni dia. Kalau kita tuan-tuan yang belum kena ataupun dah kena, mari kita muhasabah. Tak kisahlah berapa angka yang tuan-tuan kena, 5 juta, 10 juta, 10 juta. Ini ujian orang ada duit. Ujian orang duit, duitnya hilang. Duit kena pinjam. Sebab apa kena pinjam? Sebab ada duit. Bila tak ada duit, boleh kena pinjam. Bila tak ada duit, pinjam duit orang. Itu dia. Baru ni ada orang post kat Facebook 30,000. Orang pinjam duit dia tak bayar. Dia post kat Facebook. Minta maaf pada IC owner sekian-sekian, pada keluarga yang malu minta maaf sekian-sekian. Kerana owner telah pinjam 30,000 tak bayar-bayar. Kan biasa kadang-kadang orang, bolehlah saya pinjam 30,000. Saya bagi IC. Ni salin IC saya. Jadi sampai satu masa dia post kat Facebook. Sebab orang tu tak boleh bayar. Kenapa dia kena pinjam 30,000? Siapa suruh ada duit? Maknanya ujian orang ada duit. Ujian orang tak ada duit ada. Ujian orang ada duit pun ada. Yang kena pinjam 40,000, 20,000, 10,000, ribu. Sebab apa kena pinjam? Sebab ada duit. Sebab apa haji tak kena pinjam? Sebab tak ada duit. Betul tak? Kita pula pinjam duit orang. Jadi sekalian, maka Allah Ta'ala boleh bagi, Allah boleh ambil. Apa pengajaran 130,000? Berapa pun angka tuan-tuan? Tuan-tuan bayangkan, saya bagi perumpamaan begini. Mana lebih tenang? 130,000 bagi Palestin dengan 130,000 hilang kena curi macam tu je. Mana lagi tenang? Bagi Palestin. Dan kadang-kadang dalam banyak perkara, ni muhasabah kita. Allah Ta'ala nak jadikan rugi sekelip mata tuan-tuan. Tiba-tiba kita buat ucapan dekat Facebook, ya, menghina agung ke, menghina kerajaan, kena denda mungkin 1,5 juta dan sebagainya. Duit kita kumpul puluhan tahun, makcik kumpul 130,000. Saya rasa bukan sehari, bukan seminggu, bukan setahun, puluhan tahun. Tapi nak bagi hilang sekejap, sekelip mata. Sekelip mata, tak jangka. Hari ni hilang. Macam tu juga orang kena saman. Tiba-tiba kena saman 1,5 juta, 1 juta, sekelip mata. Duit kumpul boleh hilang sekelip mata. Betul tuan-tuan. Bila mana kita ada duit ni, kita jangan berkira sangat. Contohnya saya bagi. Contohnya kalau kita pergi beli makanan, ya, berapa harga ni RM9, kita bagi RM10. Bagi RM1 tu, tak apalah. RM1 tuan-tuan, Allah, nak dibanding 130,000 tu. Contoh kan? Ya, bila mana kita makan, apa salah kita belanja kawan sebelah kita? Ya, berapa tu haji sebelah tu makan dengan kopi, dengan roti canai 2-3 orang tu, RM10. Tak apa, saya bayarkan. Apa salahnya berbanding 130,000 tu? Bila ada korban tiap-tiap tahun,
Bila dengar korban, kita pun sayang-sayang duit kita. 700,500 kalau kali 10 tahun, baru 7,500. Tak sampai pun sampai 130,000. Ni maknanya dalam hidup ni tuan-tuan, sayang duit kita, Allah Ta'ala nak ambil sekelip mata tuan-tuan. Bila tabung lalu, kita pun buat tidur. Selamat duit aku RM1 hari ni. Kalau RM1 kali dengan 360 hari, baru RM360. Ada sampai 130,000. Tak. Ya? Anak saudara mara kita nak pergi Mesir, ya, bayar duit tambang 3,000, kita pinjam duit, oh tak boleh, saya tak ada duit, tak ada betih. Padahal 130,000 ni. Ni dia. 3,000 je pun. Kalau kita kenang balik ni, jadi muhasabah kan. Allah kenang balik 130,000 hilang. Ya Allah, mak nak pergi umrah. Ya, mak tak ada duit, kita tak tolong. Adik nak pergi haji kurang 10,000, kita tak tolong. Semua tu dah habis. Masa tu berlalu. Anak nak pergi sekolah, dapat belajar dekat Jordan, kita kata tak ada duit. Padahal ada. Ya? Lepas tu, para penyimpan duit, tuan-tuan hadirin sekalian, tuan-tuan tak nak keluarkan, duit tuan-tuan akan habis juga. Akan habis. Kerana, tuan-tuan, ada ujian, tak ada ujian. Ya? Tuan-tuan ada tanah ujian, tak ada tanah ujian. Ya? Berapa ramai orang yang berebut pasal tanah. Saya banyak melihat masyarakat pada hari ini berebut tanah ni, tuan-tuan, bukan sebab tak ada. Lagi berebut. Yang tak ada berebut pun. Apa maksud lagi ada? Dia dah ada tanah ni. Dia ada tanah kat Puchong, dia ada tanah kat Bangi, dia ada tanah kat Sepang, dia ada tanah dekat Johor, dia ada tanah Kelantan. Tiba dia tahu isteri dia, ya, bila kematian mak dia, ayah dia, ada dia punya pembahagian, ada dapat satu lot tanah. Padahal dia dah cukup dah. Itu yang digaduhkan, biasa macam tu. Itu betul lah Rasulullah sebut apabila anak Adam diberi 2 lembah emas, maka dia nak lembah yang ketiga. Kalau dia tak ambil tu pun, dia boleh makan, boleh tidur, boleh berak, boleh semua boleh. Tuan-tuan, berapa ramai dalam hidup ini kita peningkan sesuatu yang kita tak perlu pening pun. Maksudnya kita lebih kurang, tolak ansur, tak apalah ambil lah. Sebab dia perlu, dia tak ada tanah langsung, kita tanah banyak dah. Kita lebih kurang, memang betul bahagian kita. Tapi kalau dia perlu, dia ambil lah. Tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi rezeki banyak, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak? 130,000 yang makcik tu hilang, itu tak sampai 1% pun yang Allah ambil. Ya? Kerana tuan-tuan, ada lebih mahal lagi nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Tuan-tuan tahu tak apa nikmat yang paling mahal di dunia ini? Iman. Tuan-tuan boleh duduk dalam majlis ilmu, tuan-tuan boleh mentaati Allah, ni nikmat yang paling mahal, tuan-tuan. Sebab tanah tak boleh bawa masuk kubur, duit tak boleh bawa masuk kubur, jawatan tak boleh bawa masuk kubur. Tapi yang kita nak bawa amal. Macam mana boleh beramal? Dengan iman. Lepas tu di Palestin, tuan-tuan, hadirin sekalian, ya, dengan amal, dengan iman, mereka aman, mereka tenang, mereka tak salahkan Allah Ta'ala. Dalam keadaan 1.7 juta penduduk, daripada 2.2 juta penduduk di Gaza, tuan-tuan, hilang tempat tinggal. Sebanyak 233,000, tuan-tuan, rumah musnah. Sebanyak 15,000 kematian dalam masa 50 hari. Tuan-tuan hadirin sekalian, kalau tengok peperangan macam tak fair. Sebab Gaza, Brigade Azudin Al-Qassam hanya bunuh 4,000, manakala pihak Zionis bunuh 15,000. Tuan-tuan tengok siapa menang. Hakikatnya adalah Brigade Azudin Al-Qassam. Kenapa dia 4,000 yang dibunuh itu adalah tentera. Manakala Zionis bunuh apa dia? Bunuh orang awam 15,000, tuan-tuan. Patutnya tentera, bila perang, tentera lawan tentera. Sampai hari ini mereka tak jumpa di mana tempat persembunyian Brigade Azudin Al-Qassam. Dan sampai hari ini tidak disenaraikan berapa para syuhada yang telah meninggal dunia. 15,000, tuan-tuan. 7,000 kanak-kanak, 4,000 wanita. Ini dia, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau fikir, tuan-tuan, Brigade Azudin Al-Qassam ni kalau nak bunuh betul-betul orang awam dekat Israel tu, bukan kata 4,000, 4 juta pun boleh. Tapi oleh kerana Islam ada etika. Islam melarang kita untuk bunuh kanak-kanak, wanita, membunuh orang tua. Tidak boleh untuk kita memusnahkan rumah-rumah. Tidak boleh memusnahkan sesuka hati pusat-pusat ibadah. Ya? Ataupun kita panggil Allahumma salli ala sekolah-sekolah. Ya? Tidak boleh memusnahkan tanaman-tanaman. Banyak etika-etika. Oleh kerana mereka ini lebih teruk daripada binatang. Mereka tak kira wanita. Mereka tak fikir kanak-kanak. Mereka tak fikir orang tua. Mereka bedil semua daripada atas pengecut. Tapi kalau daripada face to face, mereka kalah. Face to face, perang face to face, mereka kalah, tuan-tuan. Walaupun mereka ada persenjataan yang sangat hebat. Satu dunia, tuan-tuan, ya, memusuhi Gaza. Gaza seorang-seorang gitu kecoek macam tu 360 km persegi, hujung ke hujung 40 minit.
Tuan-tuan, 60%, tuan-tuan, dia punya infrastruktur telah pun hancur musnah. Tinggal 40% je, Gaza menjadi padang jarak pada terkuku, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, saya nak tanya satu soalan. Adakah mereka menyalahkan Allah walau seinci pun tidak? Mereka tak menyalahkan Allah. Mereka tidak pernah mengeluh. Mereka tidak berkeluh kesah. Kita, tuan-tuan, air tak ada sehari meroyan. Elektrik tak ada sehari meroyan, tuan-tuan. Kita elektrik tak ada, kita buat apa kena? Elektrik tak ada, masuk dalam kereta, start enjin aircon. Ya? Ataupun yang tak ada kereta, naik motor, ronda-ronda, panas ada rumah, ada. Ya? Ni sekalian, mereka ni, bayangkan 50 hari tak ada air, tak ada elektrik, macam mana boleh fikir, tuan-tuan. Minum air laut. Tuan-tuan, pernah minum air laut? Saya rasa semua pernah. Tertelan. Bukan minum, tertelan. Mandi laut je dah. Tuan-tuan, 86 biji masjid telah musnah, tidak ada kedengaran azan di Gaza. Sehingga mereka sembahyang tak tahu waktu bila. Mereka telefon pun dah, bayangkan 50 hari. Kita tuan-tuan sehari tak cas telefon macam mana. Dia dah 50 hari tak elektrik. Ya? Mereka sembahyang guna agak-agak. Agak-agak zuhur sembahyang, agak-agak asar sembahyang. Ambil uduk, terpaksa tayamum. Ya? Jadi sekalian, di sana, kalau satu hari dapat makan tu dah paling beruntung. Ini tuan-tuan. Kita pergi kedai makan, pening order, tengok menu ni, pening nak order apa. Tapi kat sana tuan-tuan, pening hari ni nak makan apa. Dalam keadaan sekarang musim sejuk, tuan-tuan, mereka terpaksa tidur di jalan-jalan. Ya, dalam keadaan tak ada baju sejuk, dalam keadaan yang sangat-sangat tragis yang tidak dapat nak describe dengan perkataan kesusahan mereka. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dikasihi Allah sekalian. Maka tajuk kita pada hari ini menyatakan dengki, tuan-tuan. Tuan-tuan, Islam membenarkan dengki kepada dua perkara. Yang pertama, dengki kepada apabila seseorang itu diberikan yang namanya Al-Quran lalu diamalkan. Yang kedua, apabila seorang itu diberikan harta lalu diinfakkan. Itu saja. Yang lain tak usah dengki. Kan tu bahagian dia. Setiap orang ada bahagian dia, keperluan yang tak sama. Kenapa dia ada helikopter? Sebab dia perlu. Dia mungkin meeting satu hari 3 kali, saya pernah sebut sebelum ni. Mungkin dia meeting pagi dekat Johor, tengah hari kat Selangor, petang dekat Kedah. Kita meeting membawang je. Contohnya kita mungkin mesyuarat tingkap je. Tak perlu pun kita. Orang lain perlu kereta sampai 3, mungkin dia ada syarikat, dia ada cawangan-cawangan kedai yang banyak. Kita satu kereta pun tak terurus misalnya. Rotek pun tak terbayar macam tu. Ya? Maknanya hadis sekalian, dalam hidup, orang lain anak ramai, kita tak ada anak. Orang lain ada isteri lebih, kita isteri seorang. Semua Allah Ta'ala tahu keperluan kita, tuan-tuan. Tuan-tuan di sekalian, 4 orang yang tak boleh bahagia. Nombor 1, orang yang dengki. Nombor 2, orang yang tak boleh terima takdir Allah Ta'ala. Pembahagian rezeki. Yang ketiga, orang yang berterusan dalam melakukan dosa. Yang keempat, orang tidak bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 4 golongan ini tidak boleh bahagia, tuan-tuan di sekalian. Jadi hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, nak bahagia jangan dengki ke orang. Dengki ni mudahnya orang lain pakai, kita yang panas. Tengok BMW, dia pakai BMW, B banyak, M makan W wang. Dia pakai, kita yang panas. Dia dapat jawatan, kita yang panas. Jadi sekalian, ya, Allah Ta'ala sengaja jadikan setiap orang tak sama. Dan ini ujian. Ya, tuan-tuan datang sama-sama, baju tak sama, kain tak sama. Yang ni gajah duduk, yang ni gajah bangun, ni gajah berdiri. Harga lain-lain. Ya, jam harga lain-lain. Ini jam Rolex. Ada yang 200,000, 2,000, 3,000. Kita tak ada jam. Allah jadikan tak sama. Anak tak sama. Isteri tak sama. Rumah tak sama. Kereta tak sama. Tak sama ni yang menguji iman kita. Yang menguji iman kita. Kalau kita sekadar dunia, Allah, dia akan menjadi bebanan dalam hidup. Tuan-tuan, yang kita nak kejar duduk di dunia ni bukan dunia, tapi akhirat. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian. Pertama sekali yang kita kena belajar dan kita kena faham, semua nikmat yang kita dapat ni ujian. Ujian. Tuan-tuan, kita lahir dalam keadaan sama. Semua lahir dalam keadaan gigi pun tak ada. Siapa yang lahir ada gigi tu? Kita gigi pun tak ada. Cakap tak pandai. Allah Ta'ala jadikan kita tak ada apa-apa. Dan bila mana kita lahir, Allah dah catat daripada sejak azali, timeline kehidupan kita daripada kita lahir sampai kita mati, semua dah ada pembahagian rezeki masing-masing. Allah Ta'ala dah catat, yang ni kahwin 2, yang ni duduk Damansara, yang ni duduk Damansara Perdana, yang ni dapat Damansara Damai, yang ni Sri Damansara, yang ni duduk di Puchong, yang ni duduk Ampang. Allah dah atur, dah siap-siap. Ini pembahagian perjalanan hidup kita. Ini tadi. Ya. Dan bila mana sekarang kita besar, kita tengok. Ada kawan kita tak ada SPM, tapi kaya.
Ada orang ada SPM, nganggur. Ada orang yang mana ada degree, nganggur. Ada orang tak ada degree, kerja hebat. Kita tengok satu-satu kita tengok. Yang ni kahwin, yang ni dapat anak, yang ni tak dapat anak. Allah Ta'ala jadikan ujian. Sebagai ujian. Ujian. Ada ujian, tak ada pun ujian. Dan kita kena kenal apa sebenarnya Allah Ta'ala nak. Ini dia. Adakah Allah nak kita anak ramai? Adakah Allah Ta'ala nak kita rumah besar? Adakah Allah nak kita ada kereta besar? Adakah Allah nak kita gaji besar? Allah nak apa sebenarnya? Ini dia. Itu yang utama tu. Sebab apa dia? Sebab kita duduk di dunia ni, ada dia punya ujian dia. Ada dia punya apa dia? Ada dia punya objektif dia. Ada dia punya tujuan dia. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Maka ni sekalian, tenangnya kita di dunia ni, bila tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu, tuan-tuan dapat jawapan sebenarnya apa sebenarnya yang tuan-tuan nak capai. Bila tuan-tuan dah capai, ataupun sedang mengusahakan pencapaian itu, maka tuan-tuan sedang dalam keadaan situasi yang mana tuan-tuan boleh berpuas hati dalam perjalanan hidup. Tapi bila mana tuan-tuan tak tahu jawapan ini, dan tuan-tuan dalam keadaan, ataupun dah tahu jawapan ini, dan tuan-tuan dalam keadaan bukan dalam situasi ini, maka tuan-tuan patutnya rasa rugi dan sangat rugi. Apa dia? Kita Allah Ta'ala jadikan untuk mentaati Allah, dan bila mana tuan-tuan sedang berjalan mentaati Allah, walau di mana pun tuan-tuan berada, di atas, di bawah, kuli, bos, gaji banyak, gaji sikit, kita dalam perjalanan mentaati Allah, kita dalam penilaian Allah, dalam pandangan Allah, dalam rada Allah, cukup. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong-penolong kita. Cukuplah Allah Ta'ala bersama kita. Ini dan ini sekalian. Tuan-tuan, kejayaan tuan-tuan di dunia ni satu saja, bila mana tuan-tuan capai satu darjat, satu makam sabar. Tuan-tuan, tidak hina orang yang diuji Allah Ta'ala di Palestin dalam keadaan begitu. Tapi kerana mereka sabar, innallaha ma'as sabirin. Allah Ta'ala bersama orang sabar. Tuan-tuan, orang semayang, orang sabar, tuan-tuan. Orang duduk dalam majlis ilmu, orang sabar. Kita boleh je duduk di rumah, goyang-goyang kaki, golek-golek atas tilam. Sabar. Bila mana tuan-tuan duduk dalam makam sabar, ini dituntut oleh Allah Ta'ala. Dalam apa je situasi? Sabar ada 4. Sabar mentaati Allah, sabar meninggalkan maksiat, sabar menghadapi ujian, sabar bila mana mendapat nikmat. Tuan tak boleh sabar dalam hidup ni. Sabar tengok orang lain ada bini lebih. Sabar tengok orang lain ada harta lebih. Sabar tengok orang lain ada lebih-lebih. Sabar. Kenapa dia? Kerana dunia ni penuh dengan tipu daya, penuh dengan fata morgana. Tuan-tuan, keindahan dunia ni fata morgana. Fata morgana ni apa? Fata morgana ni tipu daya. Bila tuan-tuan tengok orang lain seronok, tuan-tuan tak tahu sebenar, hakikat sebenar, cerita sebenar, kita tak tahu. Kita tengok orang tu seronok travel pergi Langkawi. Tuan-tuan tak tahu cerita dia naik kapal terbang, dia punya kapal terbang flight 2 jam, 3 jam, 5 jam, tidur bawah tangga. Tuan-tuan tengok dia upload Facebook seronok, dia pergi Terengganu, tuan-tuan tak tahu di LPT minyak habis, kena tolak ramai-ramai. Maksudnya dalam perjalanan hidup, kita tengok seronok orang, tuan-tuan tak tahu ujian dia. Kerana tuan-tuan, setiap nikmat ada pasang surut dia. Kita tengok orang tu senang, kita tak tahu pengakhiran hidup dia. Kalau tuan-tuan tahu pengakhiran, tuan-tuan tak nak jadi macam dia. Kita tengok dia senang, jawatan tinggi, akhirnya masuk penjara. Tuan-tuan nak macam tu? Ini dia. Ada orang dalam keadaan susah. Rupanya pengakhiran hidup dia mudah. Lepas tu hadirin sekalian, dalam hidup ni bukan tentang permulaan, bukan tentang sekarang, tapi tentang pengakhiran hidup. Ini dia. Dan sekarang ni kita sedang mengusahakan pengakhiran kita yang baik dengan kita mengejar perjalanan kita ni, iaitu mengejar rida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin hadirin sekalian, orang mukmin ni dia boleh tenang sebab tak ada hasad dengki. Tak ada hasad dengki. Tengok orang lain semua alhamdulillah. Di Palestin tuan-tuan bayangkan, dia orang tak jealous ke tengok kita boleh pergi surau, boleh pergi masjid, boleh pergi semayang begini, dapat nikmat macam-macam, boleh makan sedap, boleh gitu gini. Hadirin sekalian, mereka tidak ada langsung sangka buruk dengan Allah Ta'ala. Tak kalau mana anaknya syahid di pangkuannya. Baru ni saya tengok ada satu video, seorang ayah peluk anak dia. Dia kata, wahai anakku, tolong sampaikan salam kepada baginda Rasulullah. Sesungguhnya ayah terlalu merinduinya. Katakan kepadanya bahawa ayah mencintainya melebihi daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Tidak ada mengalir air mata sedikit pun. Betapa sayangnya kepada baginda Rasulullah. Kalau ada kawan-kawan kita pergi umrah, kita tolong sampaikan salam pada baginda Rasulullah, betul? Maka ni seorang ayah yang yakin dengan akhirat. Tuan-tuan, barang siapa yang yakinnya kepada akhirat melebihi dunianya, dunia tidak menjadi kebimbangan apapun yang berlaku, tuan-tuan. Kerana yang boleh menitiskan air matanya hanya apa-apa saja yang menyebabkan tergugatnya iman, yang menyebabkan tergugatnya akhiratnya.
Bila mana dunia terganggu, tuan-tuan, tidak setitis pun air matanya jatuh, melainkan itu satu penghinaan. Tuan-tuan, 130,000 makcik tu jumpa saya semata-mata nak apa dia? Nak minta apa amalan boleh dapat balik 130,000. Dalam keadaan makcik tu, tuan-tuan, umur dah 60, lebih baik dia minta redha Allah, lebih baik dia minta syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta 130,000, tuan-tuan. Belum tentu bila mana kita dapat, kita akan jadi lebih baik. Allahu Akbar. Kalau anak-anak muda, tuan-tuan, minta ialah mungkin dia nak buat beli, dia nak kahwin, dia nak buat rumah, dia nak beli kereta. Tapi dalam keadaan kita berapa hari boleh duduk di dunia ni, tuan-tuan, saya tak fikir. Tuan-tuan, minta pada dunia ni, tuan-tuan, sebab tuan-tuan minta ke tuan-tuan tak minta, tuan-tuan tetap akan dapat. Tapi lebih baik kita minta pada soal akhirat berbanding soal dunia, tuan-tuan. Kerana dalam ilmu tasawuf, minta perkara dunia ni, tuan-tuan, satu benda yang biadab dengan Allah Ta'ala. Dalam ilmu awam, tak ada masalah, tuan-tuan, minta dunia banyak mana pun. Kan? Tetapi dalam ilmu tasawuf, dia satu biadab. Kenapa dia? Kerana kita minta sesuatu yang telah Allah Ta'ala jamin. Ya, dunia Allah dah jamin. Tuan-tuan minta tak dapat, dunia memang dapat dah. Tapi akhirat, patutnya yang banyak kita minta adalah akhirat. Sebab akhirat adalah tempat kekal abadi, tuan-tuan. Ni minta dunia, minta sementara. Boleh dapat, lepas tu berapa hari lagi kita meninggal. Akhirnya dapat harta tersebut jadi rebutan anak. Ini dia. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dikasihi Allah sekalian. Seterusnya, la tahasadu wa la taqata'u wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kamu dengki setengah kamu akan setengah yang lain. Jangan kamu memutuskan hubungan silaturahim antara kamu dengan setengah yang lain. Dan jangan kamu marah setengah kamu akan setengah yang lain. Dan jangan kamu memhelakangkan setengah kamu akan setengah yang lain ketika membelakangkan setengah kamu akan setengah pada ketika berjumpa. Dan hendaklah kamu bersaudara. Hai sekalian hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sekalian, orang mukmin ni, tuan-tuan, dia sedang perjalanan hidup kita menuju akhirat. Apa jua tindakan kita akhirat, bukan sekadar dunia. Tuan-tuan, duduk dalam majlis ilmu ni, tuan-tuan, bukan sekadar kita nak mengisi masa lapang, bukan sekadar kita datang ni macam-macam niat. Orang datang majlis ilmu ni macam-macam niat. Ada orang datang sebab apa? Dia nak jumpa kawan-kawan, biar ada networking, sama-sama rakan niaga. Boleh, oh ni niaga tu, niaga ni, boleh jumpa networking. Ada yang datang sebab apa dia? Sebab nak tunjuk lebih pandai pada ustaz. Tanya soalan kadang-kadang. Ustaz tanya, ustaz tak boleh jawab, ustaz bodoh punya dia. Itu dia. Ada yang ada datang nak uji ustaz pun ada. Ada macam-macam ragam. Saya ceramah macam-macam tempat. Kadang-kadang, ustaz ni mengaji mana? Mesir. Oh, saya ni PhD apa semua ni. Saya hadis 40, saya dah khatam dah. Wah, ada macam-macam. Ni kisah benar. Mana orang datang ngaji ni macam-macam niat. Ada yang niat dia, saya datang ni berkumpul untuk mendekatkan diri saya pada Allah Ta'ala. Setiap hari, tuan-tuan, kita belajar macam mana boleh dekat dengan Allah Ta'ala. Tanda seorang itu berkat. Ketika mana setiap hari, tuan-tuan, hidupnya, tuan-tuan, semakin banyak taat dan semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Tanda kurangnya berkat seorang ketika mana, tuan-tuan, sebelum ni amal ibadahnya banyak, makin lama makin susut, kurang-kurang. Dulu almuk, sekarang dah tak almuk. Dulu solat sunat, sekarang dah tak solat sunat. Dulu sedekah, sekarang dah tak sedekah. Kurang. Kalau makin berkurang amal, tanda keberkatan kita mula berkurang. Tuan-tuan, macam mana, tuan-tuan, dalam hidup kita ni supaya, tuan-tuan, sebab dunia ni umpama apa ya? Umpama menabur biji benih yang kita akan tuai besok di akhirat. Maka, tuan-tuan, taburlah biji benih sebanyak-banyaknya. Maka hari ini, tuan-tuan, saya nak pesan daripada saya dan semua, perjalanan kita bukan lagi dunia. Perjalanan kita duduk di dunia, tetapi pandangan kita akhirat. Macam mana, tuan-tuan? Tuan-tuan, celik je pagi, tuan-tuan. Setiap hari semua orang mesti kena niat untuk boleh menjadi orang yang khairukum anfa'ahum linnas. Sebaik-baik di kalangan kamu adalah yang banyak bermanfaat pada orang lain. Dalam arti kata, tuan-tuan, tadi pada awal kita sebut, tuan-tuan sekalian, 3 tanda orang berakal. Oh, ni saya boleh share lagi. 3 tanda orang berakal. Nombor 1, kenal diri. Nombor 2, orang yang tidak ada, orang yang pandai jaga mulut. Dan yang ketiga adalah orang yang ada qanaah. Nombor 1, orang yang kenal diri. Dia kenal diri siapa? Dia kenal diri dia suami, dia kenal diri dia tok imam, dia kenal diri dia seorang pekerja, dia kenal tawah, dia kenal dia seorang ayah, dia kenal diri anak-anak isteri dia kenal diri dia. Ni orang yang berakal. Yang kedua, orang yang jaga mulut. Pandai jaga mulut. Tak kutuk orang, tak kata orang ni orang ada akal. Bila mana orang yang kerja nak mengkeji, menghina, mengompak, itu semua masalah orang tak ada akal. Yang ketiga, orang yang ada rasa qanaah, rasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala berikan.
Tuan-tuan hadirin sekalian, dalam mana yang pertama tuan-tuan, kita kenal diri kita siapa diri sekalian. Ya. Maka hadirin sekalian, kita ni adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kenal diri kita hamba Allah Taala. Maka tuan-tuan, kita kenal juga kita duduk di dunia ni sementara dunia ni sebagai ujian untuk kita. Allah Taala jadikan hari ni ujian. Allah Taala uji kita jadi seorang anak. Allah Taala uji kita jadi seorang imam. Allah Taala uji kita jadi seorang pengurusi. Allah Taala uji kita jadi seorang suami. Allah Taala uji kita jadi seorang bos yang mana kita ada pekerja-pekerja. Allah Taala uji kita jadi Perdana Menteri. Allah uji kita jadi Menteri Besar Selangor. Allah Taala uji kita dia jadi apa pun, maka dia tuan-tuan pertama kenal diri kita siapa. Jadi tuan-tuan, semua perjalanan hidup kita mesti ada kaitan dengan akhirat. Celik je pagi tuan-tuan, hari ni aku nak jadi Menteri Besar yang terbaik. Aku nak jadi Perdana Menteri yang baik. Aku nak jadi ketua keluarga yang baik. Aku nak jadi anak yang baik. Aku nak jadi isteri yang paling baik. Aku nak jadi tukang masak yang paling baik. Aku nak jadi pekerja yang paling baik. Aku nak jadi customer yang paling baik. Aku nak jadi semua. Hari-hari kita niat untuk menjadi orang yang baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala perkenankan setiap niat yang baik kita. Yang kedua tuan-tuan, semua mesti kena ada kaitan dengan akhirat. Aku buat baik ni kan apa dia? Nak dapat pandangan Allah SWT. Dia bukan sekadar nak jadi baik supaya orang kenal kita, orang puji kita. Dah. Tapi kita nak dapat manfaat akhirat, bukan dunia. Jadi imam yang baik, kenapa dia? Kerana saya nak dapat manfaat akhirat. Nak jadi tukang masak yang baik, biar orang makan sedap, ya kita seronok dan kita dapat pahala di akhirat. Mana tuan-tuan, setiap langkah perjalanan kita sedang menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita nak sembahyang yang terbaik supaya sembahyang saya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini saya nak kerja yang terbaik supaya Allah Taala terima kerja saya dan mudah-mudahan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dengki. Sebab apa jadi dengki? Sebab cintakan dunia. Tuan-tuan, lepas ni bila mana kita letakkan matlamat besar kita akhirat, tuan-tuan tak akan dengki tengok orang lain kita besar, gaji besar. Sebab itu tuan-tuan, gaji besar, tuan-tuan tidak boleh membeli kebahagiaan, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan tertipu dengan orang yang ada duit, tuan-tuan. Orang ada duit tak boleh beli kebahagiaan. Tuan-tuan, orang bahagia ni tuan-tuan dua je. Ada iman, ada kesihatan. Dua. Nikmat paling besar di dunia ni dua je. Islam, iman Islam, sihat. Tuan-tuan duit banyak, tuan-tuan tak boleh beli kesihatan. Masuklah KPJ, masuklah yang mahal-mahal pun semua. Kalau Allah Ta'ala tak bagi sihat, tak sihat, tuan-tuan. Belilah ubat mahal mana pun, Allah tak bagi sihat, tak sihat. Betul tak? Duit banyak, ada juta-juta. Bini 4, terlantar ke hospital. Tengok je lah. Video call. Macam tu. Tak boleh apa-apa. Ini sekalian. Lepas tu saya pesan diri saya dan semua waktu di mana pun keadaan kita berada, jangan sombong. Tuan-tuan, kita lahir dalam keadaan tak ada apa-apa. Saya banyak kali sebut, kita gigi pun tak ada lahir. Kita pandai cakap Allah bagi. Kita ada rezeki banyak Allah bagi. Kita ada rumah besar Allah Ta'ala bagi. Kita ada anak soleh Allah bagi. Semua Allah Ta'ala yang bagi. Jangan sombong. Waktu kita belajar taekwondo silap, waktu kita hebat, jangan pukul orang. Jangan. Kita akan tua, kita akan dalam keadaan uzur, kita tak boleh pukul orang lagi. Dalam keadaan kita jawatan, kita jangan sombong. Kita jangan, tak nak bagi peruntukan itu, tak nak bagi peruntukan ini, tuan-tuan. Kita takkan lama jadi menteri. Kita takkan lama jadi Perdana Menteri. Faham tak, tuan-tuan? Ni dia. Semuanya sementara. Jawatan ni semua sementara. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni dia. Masa kita jadi ayah, jadi suami, dia jangan sombong. Ya, kan itu pinjaman. Allah Ta'ala bagi ujian. Kejap je jadi ayah. Sampai masa kita bukan ayah pertama yang mati. Berapa ramai ayah-ayah yang mati dah menghadap Allah. Ini dia. Ya. Semua tuan-tuan akan mati. Ya. Perdana Menteri. Berapa ramai Perdana Menteri sebelum ni dah mati. Bukan Perdana Menteri pertama mati. Dan banyak Perdana Menteri sebelum ni dah menghadap Allah Ta'ala. Bukan raja ni bukan seorang. Bukannya pertama kali mati. Berapa banyak raja-raja sebelum ni mati dah menghadap Allah Ta'ala. Ini dia. Ya. Begitulah kehidupan kita. Kita tuan-tuan bukan orang pertama akan mati. Dah berjuta berbilion orang mati menghadap Allah Ta'ala. Dia semua akan dipersoalkan di yaumul qiyamah. Baik itu tuan-tuan, saya menyeru pada diri saya dan semua, perhatikan setiap rutin amal kita kerana semuanya akan dihisap, dihitung di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu perjalanan hidup ni biar ada kaitan dengan akhirat. Ini dia. Bila kita cakap, bila kita melihat, bila kita melangkah, semua biar ada kaitan dengan akhirat. Oleh itu, hadirin sekalian, kita faham. Hakikat sebenarnya Allah Ta'ala nak ni, bukanlah yang namanya apa dia? Bukanlah yang namanya jawatan, harta, pangkat.
tapi Allah Ta'ala nak kita mentaati Allah, itulah yang utama. Yang lain ni semua ni kita dapat untuk melancarkan saja. Harta untuk melancarkan, untuk menjadi alat saja. Ni sekalian. Tuan-tuan hadirin sekalian, bila kita tengok bagaimana tadi saya cerita, bagaimana Brigadier Azzuddin Al-Qassam, mereka bunuh 4,000 orang. Sedangkan pihak Zoni bunuh 15 orang. Oleh kerana kita menggunakan rules. Etika Islam ni nampak macam not fair lah Ustaz. Berat sebelah. Kalau kita tengok dalam keadaan kita, dalam perjalanan hidup kita berjiran, dalam keadaan kita bermuamalah, banyak benda yang kalau kita ikut Islam, seolah-olah Islam ni mundur ke belakang. Ya, contohnya dalam konsep hiburan. Bila mana Coldplay, kita panggil, kita boleh memenuhkan stadium yang menyebabkan pendapatan negara banyak. Ini dia. Ya, kalau semua nak kena tutup aurat, tutup, tak boleh buat konsert semua, macam mana? Ni sekalian. Ini dia. Kita fikir, kalau tak ada arak, kalau tak ada judi, macam mana negara nak maju? Allahu Akbar. Dajjal belum turun lagi ni tuan-tuan. Ini dia. Tuan-tuan tengok, mana-mana negara yang mana pro Israel, pro Barat tuan-tuan, maka kita tengok negara tu tak tahan lama. Iraq apa semua, habis semua. Ya? Mana lagi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Muammar Gaddafi kat mana? Libya, habis semua. Mana-mana yang tak sokong, habis. Gaza sih, tak sokong je, habis rata macam padang jarak pada kuku. Ni tuan-tuan. Dajjal tu besok begini, siapa ikut aku? Bagi rezeki, subur tanaman. Siapa tak ikut aku, mati ke bolu. Ni tuan-tuan. Tadi sekiranya, kalau ikut Islam, kalau tengok, bila orang langgar kereta-kereta, Islam suruh sabar, mengalah. Macam tak fair je. Orang pukul kita, biar jangan pukul dia balik. Ya, walaupun kita boleh pukul, tapi kita sabar. Macam tak fair je ikut Islam. Rasulullah kena baling batu di Taif. Rasulullah sabar, Rasulullah doa pula. Kenapa tak Rasulullah baling balik? Nampak macam gila ikut Islam ni macam. Betul saya sebut tentang kemenangan Islam ni tuan-tuan. Bukan terletak pada perspektif manusia. Kalau orang tampar kita, tampar dia balik. Perspektif yang Islam ajar ni adalah kita hidup di dunia ni, tuan-tuan, bukan Islam bukan agama logik semata, Islam agama wahyu. Kita hidup di dunia ni nak dipandang oleh Allah Taala. Allah Taala perintah orang yang menang tu bukan orang yang kuat, orang yang menang tu bukan orang yang mana dia sado, dia kuat boleh kalahkan orang, tapi orang yang menang orang yang sabar. Sabar. Rasulullah sabar. Ya? Rakyat Gaza sabar. Mana siapa sabar dia orang menang, dia orang kuat tuan-tuan. Ini dia. Sebab dunia ni tuan-tuan tipu daya je, kejap je. Dunia ni akan berakhir. Kesusahan di Gaza akan berakhir. Kesusahan tuan-tuan mengalami macam-macam penyakit, kanser stage 4. Tuan-tuan ada penyakit gitu, penyakit jantung, gout, cimanya, darah tinggi, asma, semua anak nakal. Tuan-tuan ada masalah kewangan, tuan-tuan ada masalah di dunia macam-macam pening kepala, kepala macam nak pecah, macam nak bunuh diri. Apa pun masalah tuan-tuan kena, sabar. Kerana dunia ni sekejap je sebagai ujian, cobaan. Sungguh dah. Ini di sekalian. Dunia ni sekejap je. Tipu daya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar Allah Taala bagi pahala unlimited. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan sabar. Bukan calon-calon orang tuan-tuan. Ya? Sabar ni maknanya bertahan. Sampai bila? Sampai kita mati tuan-tuan. Ini dia. Sampai kita masuk syurga. Sabar, sabar, sabar. Orang ketuk kepala kita pun sabar, sabar. Pilih sabar. Kita boleh ketuk kepala dia balik. Tapi kita dapat ketuk je lah, dapat puas hati gitu je lah. Kita lebih pilih ganjaran di sisi Allah berbanding ketuk kepala dia balik. Tuan-tuan. Ya. Allahumma salli ala sallam. Hadirin sekalian. Jadi, bila mana kita tengok orang lebih itu ujian. Lagi banyak dia dapat, lagi banyak dia kena jawab depan Allah Ta'ala. Dan kita tak pernah dengki sedikit pun. Kerana itu semua ujian. Tengok dia anak ramai. Dia kena jawab depan Allah anak 8. Ujian besok dia kena jawab depan Allah. Isteri dia 3. Isteri kita seorang tak tahu lepas tak lepas jawab depan Allah Ta'ala besok isteri seorang. Dia bini dia 3, dia mampu jawab. Tak apa kita tak mampu jawab. Dia bini 2, dia mampu jawab. Kita tak mampu jawab. Tuan-tuan, dia bukan tentang mampu duit. Dia tentang amanah. Ini dia. Amanah yang berat tu bukan duit. Duit mungkin mampu. Amanah. Amanah berat dah. Berat. Dia mampu tak apa? Dia mampu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Itu juga dengan perkara nikmat-nikmat yang lain. Kita tengok orang tu boleh ada tanah 200 ekar. Setiap orang kalau hidup di dunia ni nak jadi terpaling lah, terpaling. Ya, terpaling banyak tanah, terpaling banyak anak, terpaling banyak isteri, terpaling banyak cucu, terpaling banyak kereta, terpaling banyak jawatan, terpaling. Semua orang kalau boleh nak jadi terpaling. Kita yang belajar ni, ya Allah, aku cukuplah jadi orang beriman. Allah Ta'ala, sikit banyak itu tak penting. Yang penting, apa pun aku dapat menyebabkan aku dekat dengan Allah. Cukup. Apa pun yang saya dapat, Alhamdulillah, boleh mudah nak dekat dengan Allah. Cukup. Apa pun yang saya dapat menyebabkan saya jauh daripada Allah, itu kerugian besar. Nah, ini dia. Rasa macam untung dapat dulu gaji 4,000 sekarang 40,000. Rasa, tak seronok pula. Tak seronok. Kenapa tak seronok? Tak seronok lah ustaz. Dulu boleh dengar pengajian, sekarang dah tak boleh. Tak seronok ustaz. Dulu boleh sembahyang sunat, selalu boleh baca Quran, sekarang dah tak boleh. Biar apa pun kita dapat, menyebabkan kita ni boleh dekat dengan Allah Ta'ala. Itu nilai paling mahal sekali dalam hidup. Kerana memang itu tujuan kita duduk di dunia, untuk mentaati Allah. Bukan tujuan di dunia untuk cari duit banyak. Kalau cari duit banyak, jadi sekalian, kita sedang tertipu dan kena tipu. Tertipu. Tertipu duit banyak. Duit banyak bahagia. Berapa ramai orang dapat duit banyak sesara. Itu dia. Ini tuan-tuan, sebab apa jangan dengki pada orang? Dua. Nombor satu, kita tak tahu ujian dia. Nombor dua, kita tak tahu apa Allah ganti untuk kita. Ya. Kita tengok dia, ujian dia banyak. Ada seminit ke tak? Seminit lah bunyi. Tak apa lah. Ya. Tak ada. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Pertama sekali, jangan dengki ke orang. Apa pun orang lain dapatkan, dia tak tahu ujian dia. Kalau tuan-tuan tahu ujian dia, tuan-tuan tak nak macam dia. Tuan-tuan tanya haji, dalam akaun haji ada 4 juta kan? Tanah baru kena langgar buat jalan raya. Tapi ustaz, saya boleh hidup tinggal 2 Jumaat je. Doktor kata saya ada kanser tahap 8 dulu. Allah. Contoh tu kan. Tuan-tuan pilih nak sihat ke nak mati lagi 2 minggu? Nak sihat. Betul tuan. Nikmat sihat ni besar tuan-tuan. Ya. Makcik tadi 130,000 sikit. Nikmat mata lagi mahal daripada nikmat 130,000 yang Allah Ta'ala ambil tuan-tuan. Sebab tu saya kata tak sampai 1% pun. Nikmat telinga. Tuan-tuan tahu nikmat penglihatan ni tuan-tuan lebih berat daripada tuan-tuan beribadah 500 tahun. Nikmat penglihatan. InsyaAllah kita akan berehat dahulu. Rehat ke sambung? Sambung. Saya dah cerita sebelum ni kan. Seorang ahli abid beribadah 500 tahun. Ketika mana Allah Ta'ala nak masukkan syurga, dia kata, wahai Allah, masukkan aku dengan ibadah, bukan dengan rahmat. Allah Ta'ala kata, okey, wahai malaikat, pergi timbang dia punya ibadah tu, kemudian letakkan nikmat penglihatan mata, mana lagi berat. Nikmat penglihatan mata lagi berat. Nak dimasukkan dalam neraka, rahmat tolong dia masuk syurga, tuan-tuan. Nak bagi tahu tuan-tuan, tuan-tuan ibadah 500 tahun pun, tuan-tuan tak boleh kalahkan nikmat penglihatan mata. Subhanallah, begitu hebat. Tuan-tuan, nikmat penglihatan mata ni tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi begitu kompleks. Tak ada orang boleh cipta mata. Yang kedua tuan-tuan, bayangkan, Allah Ta'ala tarik nikmat satu colour je tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh tengok warna hijau. Apa rupanya? Tuan-tuan pergi mana? Tuan-tuan pergi hutan, gelap je semua, tak boleh tengok warna hijau. Bukan tak boleh melihat, ambil warna je. Kita dah rasa kurang dah tuan-tuan. Sungguh tak? Hebat tuan-tuan, nikmat penglihatan mata ni. Sehingga kita boleh kerja, 40 tahun kerja, boleh naik pangkat jawatan. Apa jawatan kita dapat? Kerana Allah Ta'ala bagi nikmat penglihatan mata. Ini dia. Kita boleh baca Quran, kita boleh macam-macam. Itu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik itu tuan-tuan, orang yang kaya ni, 2 je. Kalau tuan-tuan ada 2 ni, tuan-tuan dah kaya dah. Tak perlu nak kena ada kereta, apa kereta besar, rumah besar. Tak perlu nak macam orang lain. Kalau dah memang rezeki kita, Alhamdulillah. Kalau tak dapat ni yang jadi masalah kan. InsyaAllah kita tengok orang tu ada ni tak. Ya, ada 2 ni, kaya jutawan dah. Pertama sihat. Pertama iman dan Islam, yang kedua sihat. Dah. Ada 2 ni, dah syukur sangat Alhamdulillah dah, kaya dah. Selama ni kita mendefinisi kaya ni pada perkara-perkara yang ada jawatan. Ada harta. Ada pangkat. Ada pengaruh. Tuan-tuan tahu ke ujian dia? Tuan tengok dia pengikut ramai, tuan-tuan tahu ke ujian dia? Tengok dia follow ramai, nak pergi tandah pun payah, orang nak selfie dia. Padahal nak tercirit dia ni. Boleh selfie sekejap tuan. Saya nak tercirit dia ni. Ya ke? Orang dah melapor ke bulu nak makan pun nak tak gambar lagi. Kita tengok, macam seronok kan, popular kan. Tuan-tuan tak tahu ujian popular.
Begitu juga ujian orang ada harta. Ya. Saya banyak kali sebut ada dengan tak ada, tak ada dengan ada lebih memeritkan dan memedihkan. Dalam apa juga konsep. Ada kereta dengan tak ada kereta. Ada kereta lebih perit daripada tak ada kereta. Contoh. Tuan-tuan ada kereta, tapi tuan-tuan naik Grab. Yang ni tak ada kereta naik Grab juga. Tuan, kenapa naik Grab? Kereta breakdown lah. Oh. Yang ni ada anak, yang ni tak ada anak. Duduk sama-sama duduk rumah orang tua-tua. Haji, kenapa duduk rumah orang tua-tua? Saya tak ada anak. Haji, kenapa duduk orang tua-tua? Saya ada anak 8. Semua 8 tak boleh pakai. Mana lagi pedih, ada anak ke tak ada anak? Memiliki dengan tidak memiliki, memiliki itu beban. Ada duit dengan tak ada duit macam tu juga. Ya. Haji ada duit, tak ada. Haji ada duit, tak ada juga. Kenapa? Orang pinjam. Allah. Dia tak bayar, tak bayar dia. Mana lagi pedih? Yang kita nak memiliki sangat tu. Yang kita rasa seronoknya memiliki. Orang tu ada jawatan. Oh, seronoknya dapat jawatan. Contoh tahu ke ujian jawatan? Ni dia. Ujian jadi imam. Kat mana-mana isu imam. Isu imam ni apa dia? Apalah imam datang waktu jadual je. Imam patutnya datang 5 waktu. Wah, sedap dia. Ingat imam tak ada family. Kan? Imam pun ada family juga. Dia pun ada nak kena ambil anak ke sekolah juga. Nak kena ada giliran juga. Ni dia. Imam pun sakit juga, demam juga. Imam tak ada. Imam sihat je 24 jam. Imam tak datang ni. Ingat imam robot ke? Jadi sihat je 24 jam. Ya? Jadi sekalian. Mana dalam hidup ni hadirat yang dikasihi Allah sekalian. Jangan dengki ke sesiapa kerana kita tak tahu ujian orang. Yang kedua, jangan dengki ke orang kerana, jangan dengki ke sesiapa kerana apa? Tuan-tuan tak tahu apa nikmat yang Allah akan ganti pada tuan-tuan yang lebih baik. Sebab rezeki ni sifatnya on the way. Kadang-kadang tuan-tuan, dia bukan tak datang, cuma dia belum sampai lagi. Waktu tu belum sampai. Saya ada jumpa orang yang mana dia susah dalam perjalanan hidup, di penghujung usia kaya. Akhirnya tanah dia kena langgar buat highway, dapat pampasan juta-juta. Maknanya tuan-tuan, dia tak sangka pun dalam perjalanan hidup dia susah. Akhirnya kaya. Sekarang dah buat rumah, sekarang dah senang, duit banyak. Itu dia. Maknanya tuan-tuan, nampak macam Allah sedih. Ya, tuan-tuan sangka ke orang duduk dalam penjara boleh jadi Perdana Menteri? Tuan-tuan. Ya, maknanya tuan-tuan, kita jangan pandang rendah ke sesiapa. Jangan pandang rendah. Ya, banduan boleh jadi menteri. Dia. Menteri boleh jadi banduan. Ya, jangan pandang rendah pada sesiapa. Sebab apa dia? Allah Taala ni dia boleh naikkan seseorang dan boleh jatuhkan seseorang. Ini dia. Ya. Yang penting satu je matlamat duduk di dunia ni. Mentaati Allah. Itu dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seterusnya, ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan bersabda Nabi SAW, Dabba ilaikum da'ul umam qablakum al-hasad wal bagda al-hadis. Berjalan kepada kamu penyakit segala umat yang dahulu daripada kamu, dengki dan sangat benci. Ya. Orang terdahulu lagi, ya, penyakit ni apa dia? Iaitu apa dia? Dengki dan saling membenci antara satu sama lain. Punca dengki ni kerana tak puas hati, benci. Anak kita berjaya dapat 9A, dengki tak? Dulu kita tak dapat 9A, tiba-tiba anak kita SPM 9A, dengki tak? Tak dengki sebab anak kita. Tapi anak orang, dengki. Kerana tak puas hati. Ya, ni sekalian. Bila mana kita meletakkan nikmat tu hanya iman, ya, nikmat besar tu iman, maka yang lain tu kecil. Kecil. Tuan-tuan, dunia ni tak ada nilai. Cukup saya kata itu. Ini yang terakhir. Dunia tak ada nilai. Kalau dunia ni bernilai, ni saya orang kafir, tuan-tuan. Orang kafir Allah Ta'ala tak bagi minum walaupun setitik air. Tuan-tuan jangan kata setitik air. Mereka boleh minum sesedap-sedap air. Tak kala mana sekuat-kuat iman di Gaza, 50 hari berperang, tuan-tuan, minum air laut je, tuan-tuan. Macam mana layanan Allah di bumi Gaza? Kalau kita tengok orang betul-betul beriman pada Allah Ta'ala, dia kata rumah tak ada, kenderaan tak ada, jalan raya tak ada, hospital tak ada, sekolah tak ada, isteri tak ada, anak tak ada, mak ayah tak ada, semua mati syahid semua. Dalam keadaan tak dapat makan ke bulu, elektrik tak ada, air tak ada. Ni layanan Allah Ta'ala bagi kepada orang-orang yang
Orang yang mentaati Allah dengan benar-benar iman. Orang yang lalai, orang kufur, orang yang lalai, oh Allah Ta'ala bagi. Sebab dunia tak ada nilai. Yang bernilai itu iman. Sebab tu Allah Ta'ala bagi kepada penduduk Gaza. Allah tak bagi dunia, Allah bagi iman. Sebab tu dengan iman, aman, tenang. Kita dalam keadaan serba dapat semua, tapi hati gelisah. Sebab tak ada iman. Semayang lalai. Bila ditemu ramah seorang anak muda, dia kata, benar kami terputus segalanya, tetapi kami tak pernah putus hubungan kami dengan Allah selamanya. Allah. Sedangkan kita sembahyang boleh lalai, ingat lepas ni nak makan apa. Iman. Mereka ada iman, aman. Kita tidak ada iman, sembahyang pun gopah-gapah, main nak cepat. Fikir dunia. Ini sekalian. Ya. Jadi tuan-tuan, oleh kerana yang bernilai itu iman, maka tuan-tuan, bukanlah tanda Allah Ta'ala sayang, Allah bagi dunia. Tanda buktinya di Gaza. Ketika mana Allah Ta'ala pilih insan yang paling sabar di dunia ini. Ya, Allah Ta'ala uji dengan ujian yang sangat berat atas muka bumi. Saya rasa tidak ada ujian seberat ini di atas muka bumi Allah Ta'ala ni, melainkan di Gaza. Di penjara sejauh 700 km. Kita PKP tuan-tuan dah serabut dengan kerajaan kita. Menda ni. Betul tak? Sepadan ni, apa PKP tak mampu fikir lah. Saya pun serabut juga. Kita rakyat kan, kita cakap benda yang sama, semua orang kita ada nafsu. Kita kalau boleh nak bebas dah. Kejap je 2 tahun. 70 tahun tuan-tuan Gaza tuan-tuan kena berdil. Boleh sabar. Lepas tu saya kata, ada seorang pakcik tu, dia tanya, ni kali ke berapa rumah runtuh ni? Ni kali keempat dan kami tidak akan pernah putus asa untuk bina semula. Saya nak tanya haji-haji sekalian, rumah siapa yang kali keempat roboh? Hebat tak hebat penduduk Gaza tuan-tuan? Kali keempat. Allahu Akbar, sabarnya orang kat sana. Tapi Allah Ta'ala layan macam mana? Kerana tuan-tuan dunia ni tipu daya, Allah Ta'ala layan mereka di Jannatul Firdaus insya-Allah. Betul-betul siapa bersabar di dunia ni, maka jannahlah tempat dia. Ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya. Jadi hadirin sekalian, itulah sikit perkongsian kita pada malam ini yang baik datang daripada Allah kelematan diri saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.